Bagi anda yang sudah banyak membaca buku-buku teknik Holy Grail dalam saham dan setelah itu result saham anda masih lagi sama dan tenggelam di lautan merah loss, saya sarankan anda untuk kekal lihat video ini, iaitu buku daripada Mark Minervini. Pada awalnya saya tak tertarik pun dengan buku ini, tapi disebabkan oleh cikgu saya yang memang wajibkan saya baca buku ni, so saya pun bacalah. Isi-isinya bukan sekadar teknik yang beliau pakai, tapi banyak tentang isu-isu kritikal luar daripada technical analysis, fundamental analysis ataupun apa-apa jenis analisis yang lain yang saya yakin ramai yang terlepas pandang dan menyebabkan result saham mereka itu teruk. Info. Video ni tak ceritakan tentang teknik yang dipakai oleh Mark Minervini, iaitu SEPA ataupun dipanggil SEPA lah. Video ini sekadar ambil poin-poin kritikal luar daripada technical ataupun fundamental analysis. Kalau nak juga poin pasal SEPA tu, sila komen di ruangan komen dan saya akan cuba usahakan. Bagi Mark Minervini, laluan kepada kejayaan dalam dunia trading ada beberapa proses yang perlu dilalui. Proses yang pertama adalah kejayaan tercipta melalui peluang, dan selepas itu kita perlukan disiplin yang tinggi dalam mengimplikasikan teknik trading yang betul. Next adalah untuk protect capital dan keep profit yang kita buat ketika price itu ikut seperti mana yang kita mahukan, dan seterusnya kita analyze setup yang loss dan kita keep the win setup, dan yang terakhir adalah henyak sampai lunyai. Walau bagaimanapun, kejayaan itu bukanlah perkara yang mudah dan boleh dicapai dalam masa sehari ataupun sebulan. Beliau sendiri menghadapi ujian tidak dapat income langsung dari trading selama 6 tahun. Oleh itu, pada anda yang masih belum jaya, sabar dan teruskan perjuangan dalam dunia saham anda. Perkara pertama yang anda perlu tahu adalah punca tak capai kejayaan adalah kita tak belajar dan faham apa yang benar-benar berfungsi dalam trading. Banyak yang gagal untuk sustain dalam dunia saham ini adalah kerana mereka berpegang dengan prinsip big return come from big risk. Start small if you don't have big money, just follow money management. Jangan pernah trade based on other analisis. Buat analisis sendiri. Sekarang kalau korang start loss, korang akan salah-salahkan orang yang buat analisis tu. Pilih untuk buat duit, jangan pilih untuk sentiasa betul. That's why saya tak suka masuk mana-mana trading community. Di situ akan ramai yang mahu tunjuk power yang dia sentiasa betul, dan apabila saya lihat mereka punya komen, mereka punya chat, kat situ akan efek dekat psikologi saya. Kalau nak ada trading community ni boleh, tapi just untuk belajar dan bukannya sebagai tool untuk kita buat decision dalam trading. Practice not make perfect, practice make habitual. So practice perkara yang betul, dan perkara paling penting adalah belajar macam mana nak praktis dengan betul. Tetapkan trading style yang kena dengan anda. Yang ni anda perlu lihat video self analysis. Saya sudah sediakan, anda boleh tengok pada ruangan kanan atas. Kunci kepada kejayaan adalah menjadi seorang successful thinker and take action from that thoughts. Part 1, the nature of risk in risk management. Risk management adalah perkara yang sangat penting untuk kita capai kejayaan yang konsisten dalam dunia trading. Tak kisahlah stok ataupun mana-mana instrumen trading yang lain. Gunakan break-even atau trailing stop sebagai profit protection mode. Tujuannya adalah untuk elakkan kita dapat loss setelah account trading kita dah capai profit yang ngam dengan risk-reward ratio kita. Keep loss small each trade. Amalkan risk paling tinggi 3 to 4% of capital each trade. Ini yang saya nasihatkan. Kalau Mark Minervini, dia suggest paling tinggi 10%. The bigger the loss, the harder to regain. Market ni boleh mufliskan sesiapa sahaja yang tidak ambil kisah tentang risiko. Price kena cut loss level bukannya kesalahan yang berat. Sometimes kita tak buat salah pun, tetapi tak reti nak keluar dari position bila price dah sampai cut loss level tu yang dikira kesalahan yang sangat-sangat berat. Ramai orang sanggup loss besar berbanding profit yang besar. Kalau anda tak percaya, anda boleh lihat pada
pada grup-grup community trading anda. Banyak kat situ yang hold tak nak cut loss, dan gunakan ayat penyedap average down. Bila portfolio dah merah pekat, masih lagi berharap price tu nak naik balik, tak pun mereka akan buat average down lah. Yang seperti mana saya cakap tadi, kononnya dapat kurangkan loss. Bila portfolio hijau sikit, terus nak close position sebab takut price pergi cut loss. Jangan ikut perangai diorang ni. Lagi satu perangai ni jenis campur-campur style trading. Jesse Livermore pernah cakap pasal diorang ni boleh digelar sebagai involuntary investor. Mula-mula mereka ni nak buat short term trading. Bila portfolio diorang ni merah, diorang nak hold dan jadi investor dan menunggu dan berharap price naik balik. Jangan tak letak cut loss. Kalau nak full margin, guna teknik money management full margin yang betul. Allah. Losing trades memang tak boleh nak elak, tapi kita boleh kawal berapa banyak duit kita nak burn pada setiap kali loss tu. Ramai newbie trader ataupun investor yang masuk position dalam saham secara all in dan tidak mengikut money management, dan dengan tanggapan mereka boleh buat big money dengan hanya satu ataupun beberapa trade sahaja, dan selepas mereka berangan-angan dapat that big money tu, mereka boleh pencen dari saham. Minerva ni ada satu nasihat untuk mereka semua ini. Cuba lihat pekerjaan yang lain. Adakah doktor hanya lakukan satu pembedahan sahaja dan mereka dapat duit yang banyak, ataupun engineer hanya perlu lakukan satu projek sahaja untuk mendapatkan duit yang banyak, ataupun lawyer hanya perlu lakukan satu kes sahaja dan mereka boleh buat duit yang banyak? Sudah tentu tidak. Berbalik ke poin satu, memang kita boleh dapat big money in one trades, 100%, 150% in one trades, but it takes a lot of trades before that. And if you not use the right money management, duit tu semua boleh hilang balik dengan hanya beberapa trade sahaja, ataupun lagi teruk, satu trade sahaja duit anda akan hilang. Price dah sampai cut loss level ataupun price membuat slippage, price tu terus gerak di bawah cut loss level dan price tu tak makan cut loss level yang anda sudah letakkan, jangan berharap price tu naik sikit ke atas dan kena kita punya cut loss, and then anda berharap anda boleh dapat cut loss kecil ataupun cut loss seperti mana anda sudah setkan, ataupun anda boleh dapat profit sikit sebab price tu boleh lajak ke atas. Harapan sebegini hanya membuatkan kita berhadapan dengan loss lebih besar. So solutionnya terus sahaja cut loss. Kalau tak ada setup, duduk tepi, jangan buat false trades. Even though loss tak boleh nak dielak, namun kekal dalam loss boleh dielak. Do the analysis on losing trades. Mistakes are lesson, in other words, opportunity to improve. Part 2 akan disambung pada video akan datang. Sekiranya anda berpuas hati dengan video kali ini, minta jasa baik, tolong like dan subscribe. Anda happy, saya pun happy. Namun sekiranya anda kurang jelas ataupun kurang berminat, tolonglah subscribe dan like juga. Komen di ruangan komen sekiranya anda ada apa-apa nak diutarakan.